Sekarang pukul 10. Okey. Tips mudah. Sebenarnya bila saya tulis tajuk tips mudah, saya pun fikir saya tak nak buat meleret-leret benda ni. Sebenarnya saya nak cuba bagi satu tak apa, nanti kita tengok apa jadi. Sebenarnya dalam saya menulis ni, Allah bagi ilham kat saya corner balik, saya pusing balik. Akhirnya sesi kedua ni menjadi satu kajian tindakan saya bagaimana memperkenalkan cara menulis kajian tindakan dengan cara yang lagi simple. Okey, sebenarnya kalau kita tengok ada kawan-kawan rakan-rakan di luar sana, mereka ada buat kajian tindakan, ada macam-macam variasi. Okey, kalau kita masuk ada satu grup tu, saya tak ingat nama dia, Marnet ke apa, yang tu dia macam dia ada banyak lah, international lah, lokal, tentang perkongsian kajian tindakan. Dalam tu pun ada pertandingan. Nanti kalau siapa berminat, nanti saya boleh sharekan link dia, kod nak join, saya akan share dalam grup saya lah. Dan ada juga kajian tindakan ni dia ada banyak variasi sebenarnya. Yang terbaru, bukan terbaru, tahun lepas ke 2 tahun sudah saya jumpa satu yang paling saya rasa menarik. Just share satu slide, macam satu slide ada gambar, biar gambar berbicara. Maksudnya cikgu, okey, ini kajian tindakan saya, dia share gambar, anything ada dalam gambar tu, dia just cerita apa dia refleksi dia, apa dia masalah yang nak dikaji, macam mana dia buat, macam mana. At the end, this is dapatan dan perbincangan dia. Ini kajian tindakan saya. Dalam satu slide tu ada gambar semua macam poster. So macam biar gambar berbicara. Itu nama dia Pecha Kucha. Kuch Hotahe, nama dia pun pelik sikit. Tapi saya tak nak sebut benda-benda tu, nanti cikgu dah mula pening. Saya pun saya nak ajar yang paling simple. Nama pun tip mudah kan. Okey, jom kita mula. Okey, macam mana nak cari isu? Sebelum tu kita kena tahu apa tu kajian tindakan. Bila saya dah cerita tadi tu, kajian tindakan ni ada kelebihan dia macam tu, macam ni. Sebenarnya kajian tindakan tu apa? Saya tak cerita lagi kan? Okey, selepas melalui sesi kedua ni, at the end nanti saya harap cikgu akan dapat gambaran yang jelas apa tu kajian tindakan. Saya tak nak jawab kat dalam ni. Kalau saya ada cikgu ramai bersemuka kat depan saya akan pergi seorang-seorang tanya. Pukul 12 baru kita habis untuk sesi ni. So saya akan jawab dalam perkongsian ni, nanti cikgu akan tengok. Okey, sebenarnya saya sedang buat satu tips yang mudah untuk menulis kajian tindakan. Okey, dalam penulisan kajian tindakan, cikgu yang bertanya tadi dan cikgu-cikgu lain yang tak pernah tahu apa benda tu kajian tindakan, saya nak share tentang 5 saja. Orang panggil apa ya? 5 langkah. Okey. Yang pertama, refleksi guru, refleksi awal guru. Yang kedua, perancangan. Dalam perancangan tu dia ada objektif apa kajian nak dibuat, apa kaedah macam mana nak dibuat, lepas tu nak pakai analisisnya macam mana. Okey. Saya cakap roughly dulu Yang ketiga, langkah ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan, apa nak dikaji, siapa yang nak dikaji, bila nak buatnya, tempoh dia dan macam mana cara pelaksanaan tu, cara prosedur dia, step dia. Okey, yang ketiga, bila kita dah buat, mesti ada hasil dapatan kita panggil dia dapatan ataupun hasil kajian. Okey, dapatan dia mesti akan melibatkan perubahan. Kalau kita nak kaji benda tu tak bagus, adakah lepas kita buat tu bagus? Siapa kata bagus? Dapatan lah tu. Siapa yang kata bagus? Mesti sampel-sampel yang dikaji tu kata bagus, mudah, cepat, saya suka, saya bersemangat, saya nak cuba. Contoh, dapatan. Macam mana nak dapat dapatan tu? Mungkin kita kena buat senarai semak, soal sikit, semua. Macam-macam cara, itu dalam cara nak tengok dapatan tu macam mana, analisis. Nanti kita dah dapat tu, kita kena analisis lah data tu. Berapa orang kata dia semangat lah dapat pergi join kelas Cikgu Ana ni, rasa semangat pula. Rasa macam nak buat sangat-sangat. Rasa balik sekali kita kan nak buat lah. Lupa. Okay. So, katalah 15 daripada 20 orang bersetuju. Dia mula bersemangat untuk buat kajian tindakan. So, satu perubahan yang baik. 15 per 20 kali 100. Cikgu matematik kira Asad, 15 per 20 kali 100. Berapa peratus? Tu dia, tanya orang depan dia.
dah ada cikgu matematik, kita ada cikgu macam-macam lah ni. Okay, so kita kat situ kita tengok kalau persen dia lebih daripada 75, cemerlang lah. Ataupun kita yang buatkan, kita yang buat analisis tu, kita yang merancang, kita yang buat dia kan. So ikut suka kita lah, kita nak jadikan cemerlang tu level berapa, sederhana tu berapa, rendah tu berapa kan. Okay, itu kita boleh kategorikan. Yang tu kalau nak buat bengkel tu, saya memang kena buat bengkel betul-betul depan-depan tu. Saya akan coaching seorang-seorang tu sampai dia dapat siap dalam masa 2 hari. Sebab benda ni senang je. Sorry. Okay, last kali bila kita dah dapat dapatan tu, baru kita tulis perbincangan. Asalnya masalah, sekarang ada solution. So bagus ke tak bagus kaedah kita ni? Semua tu akan ditulis dalam kita punya perbincangan. Objektif kita, apa benda yang asal tadi tu nak buat tercapai ke tak? Okay, saya sebenarnya kan bila saya buat macam ni, bila saya buat langkah-langkah ni, saya tiba-tiba kan saya rasa macam cikgu ingat ke nak hafal? Siapa suruh hafal langkah-langkah ni, buat sakit kepala je. Kita dah tua-tua kan, malas nak hafal kan. So saya ringkaskan, yang saya merahkan tu saya keluarkan, saya jadikan dia Rira Ladap. Ingat ladap, ingat SPL, senang ingat kan? Rira Ladap. Apa tu Rira Ladap? Ri maksud dia refleksi, Ra tu rancang, La tu laksana, DA tu dapatan, P tu sebab huruf besar, sebab dia benda lain, perbincangan. So sebenarnya ada 5 tips je nak tulis kajian tindakan. Kalau cikgu ambil keping kertas, cikgu tulis refleksi, rancangan, pelaksanaan, dapatan, perbincangan. Cikgu masukkan benda-benda tu dalam tu, esok siap kajian tindakan cikgu. Asalkan dalam kepala cikgu ada isu, ada benda yang cikgu memang pernah simpan tapi cikgu tak pernah tulis. Sebab ada kawan saya, dia dapat tugas, Cikgu Hana, tolong saya. Apa dia? 2 minggu depan saya kena hantar 1 kajian tindakan. Saya ada bahan tapi saya tak pernah tulis. Bahan tu macam mana? Bahan tu kamu ada buat tak langkah-langkah yang berlaku tu? Ada inovasi ke dalam tu? Ada apa? Betul saja kata macam ada satu amalan bilik darjah yang baik. Step tu macam mana? Sebab kita mengajar ni takkan kita hari-hari nak rekod kan. Tapi sebenarnya kalau kita dah rancang, kita kena rekod. Baru kita boleh tulis schedule dia. Katalah 20 bulan 3 hari pertama, murid yang tadi kita ambil contoh tadi, datang hari pertama, dia teriak kat luar pagar, lepas tu dia ikut mak dia balik. Dah tak jadi apa. Hari kedua, mak dia pujuk-pujuk, mak dia tinggal depan pagar, mak lari balik, anak dia menangis kat pintu tak masuk. Tu cabaran cikgu prasekolah tu, ingat senang ke nak pujuk anak orang. Hari ketiga, cikgu pujuk-pujuk lah, bagi gula-gula, tak nak masuk kelas pula dah. Dia nak duduk seorang-seorang dekat bilik belakang tu dengan pembantu. Nak tolong masak ke apa tak tahulah. So dia duduk kat situ. Sebab kita layan je. Kita jangan duduk awal-awal tu kita marah dia. Tu tak datang tu kan langsung. Dia nak tukar sekolah lagi. So dia macam emosi kan. Emosi tu nak diselesaikan awal tahun tu. So hari keempat dia datang. Terus minta gula-gula. Cikgu, hak semalam punya ada lagi? Cikgu. So macam dia dah okey, dah jinak lah orang tu kan. Umpan dah nak mengena. So hari keempat dia dah ada perubahan. Cikgu tulis. Hari pertama, 3 keempat cikgu tulis. Hari keempat dia minta gula-gula. Cikgu bagi gula-gula, dia senyum masuk kelas. Okey. Nampak cikgu punya umpan dah kena. Hari kelima dia datang, dia bagi gula-gula pula kat cikgu. Sudah. Nampak hubungan dah terjalin. Macam tu lah. Tu kajian tindakan lah tu. Kita tengok, kita action. So dia akan menjadi real situation tu. Next. Hari Isnin depan pula. Disebabkan cuti 2 hari, dia hari pertama dia teriak balik. Tulis juga. Tulis. Okey. Minggu depan berapa bulan tu? 25, 28 hari bulan 3. Datang tapi nangis. Mak dia tinggal. Mak kan kerja. Takkan dia nak tunggu kan. Mak tinggal je tapi dia nangis. So cikgu nak kena ulang hak tadi tu. Bila cikgu kata dia bagi gula-gula, murid ni senyum mau masuk kelas, cikgu kena sedialah gula-gula 2-3 balang. Banyak ke modal? Contoh, belilah wafer, belilah apa-apa yang berkhasiat untuk murid tu. So hari pertama tu dia buat balik perangai dia yang hari macam itu. So hari cikgu pun nampak tak apa, dia nangis, kita bagi gula je umpan dia. So bagi gula-gula dia pun slow down, dia pun okey lah boleh masuk. Hari kedua cikgu jangan tunggu apa, datang je lah gula-gula, dia terus masuk. Nampak tak kajian tindakan tu, nampak gula-gula pun boleh main peranan tau. Sebenarnya senang je buat kajian tindakan. Hari Rabu depan, cikgu datang dah, dia ni bagi gula-gula selesai. Maksud dia
teknik cikgu sekarang, apa dia yang cikgu selesaikan? Cikgu bagi gula-gula, masalah selesai. Isu dia murid tak mau masuk kelas sebab dia rasa cikgu tu macam kenapa cikgu garangnya muka, takut dia, mak dia mungkin lembut ke, dia math sekolah nampak cikgu garang, so dia akan persepsi dia lain budak-budak yang kali pertama ni. Tapi cikgu dah tahu dah, bagi gula-gula okey lah. Okey, tapi adakah itu inovasi? Itu bukan inovasi. Okey, ada beza dia. Itu bukan inovasi. Yang jadi inovasi, saya nak kaitkan dengan inovasi sebab dalam kajian tindakan nanti cikgu boleh jumpa inovasi cikgu, idea cikgu, amalan terbaik bilik darjah. Okay, nanti kita pergi tengok contoh yang lain. Itu contoh biasa-biasa lah. Ada orang makan dengan gula-gula dia okey, ada orang gula-gula pun tak makan. Dia tengok gula-gula ni, mak dia tak belilah gula-gula ni murah, dia nak yang lain. Tu budak zaman sekarang. Bagi handphone, okey handphone. Habis data cikgu lagi. Tak boleh ajar macam tu pula kan? Tak betul nanti. Okey, so sekarang ni kalau untuk saya punya tip mudah ni, kita bagi contoh sikit, nampak gambaran kan? Rira Lada. Ingat tu, tulis 5 ni, okey dah boleh mulakan. Okey, kita ambil satu contoh. Sebenarnya saya kata saya nak kongsi pengalaman, so saya rasa boleh je saya nak kongsi inovasi saya. Supaya cikgu nampak saya pun senang nak explain sebab saya dah melaluinya. Dan inovasi ni sebenarnya sesuai sebab inovasi ni adalah untuk kanak-kanak awal tahun, especially cikgu prasekolah, cikgu-cikgu yang berdepan dengan kanak-kanak kecil-kecil ni yang tak kenal cikgu macam mana rupa. Kanak-kanak awal tahun ni dia suka mengurus diri dan bersosialisasi. Biasalah awal tahun kan dia datang, dia tengok, dia rasa sekolah tu tempat yang asing, cikgu pun orang baru, persekitaran dia, kawan dia seorang pun dia tak pernah tengok. Tengok pula ada buat seorang tu duduk nangis kan. So lagi dia rasa nak balik lah, ataupun dia ikut join sekali menangis dengan kawan yang ada tu. Dan kadang-kadang dia nak cakap dengan cikgu yang dia nak kencing, dia nak pergi bilik air, dia tak pandai. Kat rumah dia nak kencing, nak buang air, dia tahu. Dia terus je rumah dia kan, ini sekolah dia. Kita jangan ingat hari pertama tu reti semua. Dia ada dia punya pemikiran ni, kita tak tahu budak-budak ni dia fikir apa, dia risauan dia. Kita tengok cara didikan mak dia sebenarnya. Ada yang memang dah pandai mengurus diri. Dia datang tu, dia dah tanya, cikgu, ada murid saya, saya share sikit, bapak dia pun dalam ni, dia yang jadi cikgu saya. Cikgu Rana, hari ni kita nak buat eksperimen apa? Wow, budak ni tak pernah lagi cikgu ada murid macam ni. Dia yang bagi guide pula kat cikgu. Siapa guru besar sekarang ni? Tapi sebenarnya saya suka budak tu sebab bila saya tahu, bila saya nak pergi kerja, saya fikir apa dia nak kenalkan cikgu ni sebelum dia kenalkan cikgu kena ada strategi ni lah kan. Jangan cikgu yelah kamu je lah ada idea cikgu. So saya sebenarnya bila dapat budak macam tu, saya tengah set satu, kena buat modul kemarin berfikir arah tinggi kanak-kanak prasekolah. Sebab saya nampak bila dia ada jenis macam tu, dia mendesak saya untuk memikirkan sesuatu, dan akhirnya saya pun hari-hari saya ni jenis spontannya, saya pegang je pen. Okey, cikgu buat apa tu? Sebenarnya lah otak saya, apalah saya nak goreng hari ni. Tapi sebenarnya Allah akan bagi ilham sebab saya tak boleh kalah. Saya cikgu kan, dia budak pra je. So saya kena bagi satu benda yang bagi dia rasa, wow cikgu, best juga. So setiap hari saya pun akan keluar idea baru sebab saya cuba fikir sebab nak bagi puas hati dia. Dan dia pun setiap hari lagi dia makin hari makin menjadi-jadi, cikgu, hari ni kita nak pergi buat eksperimen apa? Lepas tu dia pegang kat saya kantar. Ini cerita budak yang dah mature ni. Macam tu dia datang pun tak ada masalah nak kencing ke nak berak. Bila dia dah pegang kantar pembesar, saya kata okey, jom semua keluar pakai kasut. Kita pergi cari rumah semut pagi ni. Lepas tu dia orang pun cakap, rumah semut? Semut ada rumah ke? Mestilah ada rumah, kamu pun ada rumah. So dari situ bermulanya kemarin berfikir arah tinggi, keluar kat taman, kat padang, pergi cari dengan kantor macam mana rumah semut, pergi tengok macam mana semut balik ke rumah dia, macam mana semut bagi makanan dia bawa, macam mana komunikasi berlaku antara semut dengan semut kawan semut lain. So memang menarik lah sebenarnya. Benda tu spontan je, saya tak rancang, tapi sebabkan this is my idea. Kantar pembesar. Okey, kantar pembesar kita tengok benda kecil lah, jom kita keluar semua. So kadang-kadang benda-benda macam tu tak dijangka tapi berlaku Dengan tu kata kanak-kanak ni, dia banyak idea sebab dia peringkat orang kata apa? Lupa lama tak baca buku ni cikgu ni. Dia banyak, dia ada egocentrik dia, suka ego dia, tapi dia ada suka nak bertanya.
ingin tahu tu tinggi. Okay, so dalam sains lah kalau banyak soal jawab tu. Okay, cuma mungkin murid tu dia banyak explore dekat TV. Saya tanya dia, kamu ni kenapa terlebih pandai sangat ni? Banyak sangat eksperimen, jenuh cikgu nak fikir idea ni. Dia kata tak, dia belajar kat TV dia kata. Rancangan apa tadi dia tengok. So memang ciri-ciri tu ada. Saya kata boleh ada bakat saintis ni sebab dia minat explore macam tu. Okay. Okay, saya nak sambung kisah tadi ni tentang kanak-kanak awal tahun. Yang tadi tu kisah kanak-kanak yang dah matured Okay, bila kanak-kanak awal tahun ni dia ada masalah. Cikgu prasekolah ni dia akan menghadapi masalah apa tau? Yang paling saya terkesan kali nak suruh murid prasekolah beratur. Kadang-kadang 20 minit tak boleh beratur. Dalam beratur dia lari, dia tolak kawan, dia cuit, dia pindah dari depan pergi belakang, dia pusing pula tu. Aduh, sabar je lah. Tapi macam mana kita nak ajar dia beratur dengan cepat? Okay. Sebenarnya bila kita nak urus beratur saja 20 minit, masa pengajaran kata dah dapat 40 minit, kalau beratur 20 minit, bila masa cikgu nak suruh cakap, nak suruh duduk bersila pun satu, duduk bersila pun 15 minit, kira berapa minit? Cikgu matematik berapa minit lah? 45 tolak 30, dah habis 30 minit untuk suruh dia beratur dan duduk. So masa benda tu berlaku dan bermasalah sebenarnya. Okay, so oleh itu, kalau cikgu rasa benda macam tu pun susah nak handle, macam mana cikgu nak mengajar, tak lama lagi nak ajar ABC, nak mengajar membaca masalah kan, beratur pun dah susah. Saya kan sebenarnya bila saya rasa lembab betul saya ni, saya memang lembek asyiknya orangnya. So bila saya rasa saya tak boleh lah, tapi saya tak sabar kalau budak-budak ni saya kena bagi dia orang cepat benda-benda ni. Saya tak ada tunggu lama, saya kena selesaikan masalah ni. So disebabkan tu saya pun fikir, kalau saya bagi buat je arahan yang macam bagi lagu, macam saya pun akhirnya saya buat satu ni lah. Saya tengok masalah awal tahun ni masalah sosial emosi. Jadi kalau budak tu main duk nangis, tu pun ada idea juga tu. Bila tahun lepas 2 tahun sudah, ada budak baru masuk, dia menangis. Dia macam budak cerdik sebab dia menangis tu masa mula-mula mak dia hantar. Lepas tu saya asingkan dia, saya pujuk dia, dia pun cool. Lepas tu dia boleh main pula seorang-seorang dia. Lepas tu bila saya main jumpa dia, kamu okey? Dia tengok saya okey. Habis tu yang menangis tadi kenapa? Tu saya mengantuk. Lepas tu nak tidur. Dia pun macam mungkin dia mengantuk. So saya rasa dia memang tidur lambat. Ni lah main handphone, mak tak tutup lampu, dia pun buka lagi. Itulah masalah kita hari ni, cabaran nak didik anak dengan handphone ni. So tidur lambat, mengantuk, pagi-pagi kena paksa dengan mak sebab nak pergi sekolah. Memanglah ngamuk kan. So dia akan mengamuk, dia akan jadi nak ngamuk-ngamuk tantrum kalau ada istilah dalam prasekolah kanak-kanak ni, pendidikan kanak-kanak, kita panggil dia tantrum. Dia ni silap bulan dengan cikgu-cikgu sekali dia ni. Dia tak kira dah, dia ngantuk sebenarnya. Okey, bila dia hilang ngantuk, dia okey. Bila saya sembang dengan dia mecik, saya tengok, kamu ni mecik sebenarnya. Cuma kamu terlepas. Hak pagi tadi cikgu dah ajar matematik, cikgu dah ajar mengira, dah ajar suku kata. Kamu terlepas lah sebab nak kisah ngantuk dia punya pasal kan. Disebabkan itu, saya rasa saya tak boleh tunggu lama. Saya dah macam satu tanggungjawab kita lah. Kesian kat dia, dia tertinggal disebabkan dia mengantuk dan dia mengamuk. Dia nak kena selesaikan masalah tidur dia sekejap. Pukul 10 lagi baru dia bangun. Okey, saya dah okey. Saya okey cikgu. Lama-lama dia tanya saya, cikgu okey? Maksudnya dia okey budaknya. Dia bukan bermasalah. Cuma akhirnya dia sebenarnya bila kita tahu kesan awal ni kalau tak di repair, dia akan efek the rest lah yang bila nak pergi satu ke, dia akan efek lah sebab yang mula tu dia dah terjejas So saya pun refleksi saya kat sini, refleksi saya ialah ataupun isu yang saya nampak, kanak-kanak awal tahun ni susah nak mengurus diri. So kalau tak diselesaikan awal-awal, dia akan efek lah. Bila dia efek kelas sekali, dia efek saya sekali, dan efek the whole kawan-kawan dia lain pun terjejas. Oleh itu saya pun kena fikir satu kaedah pengajaran yang menyeronokkan, yang mana murid tu dia akan dia mudah, dia cepat dan dia boleh dilaksanakan dengan mudah lah. Yang sebenarnya kanak-kanak ni nak seronok je. So yang menyeronokkan, saya pun ciptalah beberapa lagu. Sebelum tu saya tak berbual nama lagi, saya cipta je lagu. So bila saya dah cipta lagu, saya laksanakan dalam kelas.
lagu dia senang je. Dia bukannya lagu panjang, dia cuma rhyme ataupun bentuk lirik yang pendek-pendek tapi dibawa dengan gaya-gaya macam berlagu supaya dia senang nak ingatkan. So dengan lagu tu murid-murid bila saya kata saya buat macam ni je, tepuk tangan sekali, okey jom duduk sedia, dia orang katalah dia orang tengah berselerak dalam bilik darjah tu, bila saya kata okey murid jom duduk sedia, dia orang akan datang, duduk sedia, duduk bersila, tangan atas paha. Terus dia orang selagi tak elok kemas duduk bersila depan cikgu, dia orang akan ulang nyanyi lagu tu mungkin 2 kali atau 3 kali, lepas tu semua akan nampak cantik. Okey, barulah saya akan mulakan pengajaran. Sama juga kalau saya kata nak beratur, saya akan sebut, okey murid jom kita nak makan, barisan cantik, cepat barisan cantik. Saya sebut clue je, barisan cantik. Murid pun terus akan barisan cantik, angkat tangan, luruskan barisan, kaki rapat, mulut tutup. Dia orang akan ulang nyanyi tu sambil mereka sendiri sedang bergerak beratur. Saya pun akan ajar dulu nak beratur ni, kalau boleh yang tinggi itu di belakang lah, yang rendah tu di depan, senang cikgu nampak. So dia orang sendiri akan buat lah, maksud dia sebelum cikgu perkenal lagu tu, cikgu kena cerita dulu cikgu nak beratur yang macam mana. Cikgu nak asing laki sebelah, perempuan sebelah, tinggi belakang, yang rendah di depan. So dia orang sendiri tengok, dia orang sendiri suka, dia orang sendiri ubah, buat dan siap. Maksud dia kalau sebelum ni 20 minit untuk beratur, bila dia orang nyanyi, dia orang terus buat, tak sampai 5 minit dia orang dah beratur dengan kemas. Okay, saya cuma boleh kongsi gambar, kecil je gambar tu. Okay, sebab nak penuhkan slide ni kan. Sama juga duduk berkumpul, bila saya kata saya nak suruh dia orang duduk dalam bulatan, saya buatlah lagu jika kita berkumpul. So dia orang datang, terus dia orang tahu dah, oh kalau cikgu nyanyi lagu jom kita berkumpul tu, maksudnya cikgu nak duduk dalam circle, nak duduk dalam bulatan. Dia orang sendiri nyanyi sambil dia orang duduk dalam bulatan. Kan senang kerja cikgu. So ini bila saya dah buat macam tu, macam mana kita nak menjadikan dia dapatan? Kita buat, kita laksanakan. Kita laksanakan sebagai satu teknik amalan bilik darjah ke, inovasi ke, satu teknik tu, dan akhirnya dapatan tu kita tengoklah, okey, sebelum ni murid bermasalah nak beratur, sekarang dengan kaedah teknik tumis boleh je beratur. Bukan kita cakap, kita tengok betul lah. Sekarang ni tanya Ustazah pula, Ustazah cuba nyanyi lagu tu, dia orang okey, Ustazah pun nyanyi, okey. Lama-lama pelajar diploma yang pinjam murid-murid saya ni, bila dia orang nak susun murid beratur bawa balik ke makmal dia orang rasa cikgu susah lah. Memang susah, kau sebut je barisan cantik, dia orang pun macam barisan cantik, terus magic dia orang beratur. So kata lah cikgu, okey lah dia orang beratur cepat sikit. Maksud dia dapatan dia menunjukkan daripada tak okey menyelesaikan masalah, lebih okey, lebih cepat, lebih teratur. Dan dia punya hasil tadi tu, isu yang bermasalah tu sekarang dah diselesaikan dengan teknik tu, teknik tumis tu. Okey, dan bila isu tu dah selesai, barulah pengurusan bilik darjah jadi lancar lah. Okey, so sebenarnya apa yang saya sedang tulis ni pun macam satu inovasi sebenarnya tau. Kaedah cepat menulis kajian tindakan yang Rira Ladap tadi tu. Kan tadi cikgu saya bagi tips tu. Sebenarnya kalau kita perasan, sebenarnya saya tak terfikir dia akan jadi satu kajian tindakan atau inovasi. Tetapi apa yang berlaku dalam cerita ni akhirnya menjadikan satu inovasi teknik tumis. Dan sebenarnya apa yang sedang kita lalui, yang sedang kita duduk sekarang ni, yang sama-sama dengan saya dalam FB Live dengan Google Meet, sebenarnya kita sedang duduk untuk mengikuti cara menulis kajian tindakan dengan teknik ataupun kaedah Rira Ladap. Nampak tak? Rira Ladap ni adalah satu untuk satu istilah baru yang tak ada lagi orang guna, sebab dia combination daripada langkah-langkah tu. Secara tidak langsung saya seperti sedang membuat satu kajian tindakan. Bagaimana nak tulis kajian tindakan dengan mudah. Kenapa saya kata macam tu? Mari kita tengok. Tadi kita ada tengok yang ni kan? Faham tak semua orang? Sekarang kita nak test apa yang sedang kita lalui sekarang ni, secara live ni. Saya keluarkan balik tadi tu masalah, kesan, cadangan, akhirnya muncullah kaedah Rira Ladap tu. Masalah ataupun isu kita hari ni atau sekarang ni ialah majoriti guru sekolah tidak mahir menulis kajian tindakan. Betul tak soalan? Tadi ada yang bertanya,
saya sedang menjawab soalan kamu cikgu. Kesan dia memberi kesan lah pada guru, terutama guru-guru yang jika yang jadi satu kewajipan arahan pula pentadbir, dia kena buat pula tu kajian tindakan ataupun untuk menyelesaikan isu-isu ni. Nak naik pangkatnya, nak apanya, nak guru cemerlang ke, nak markah SPL dan sebagainya. So cikgu tertekan sebab cikgu tak sempat lah nak benda-benda ni kan. Tapi kalau dah benda ni boleh memberi penyelesaian, so cikgu kenalah ada kemahiran tu. Tapi isunya cikgu tak mahir. Macam cikgu nak belajar? So cadangan saya syorkan buat bengkel atau kelas tindakan yang sedang kita ikuti sekarang ni dengan menggunakan kaedah Ri-Ra-La-Dap. Secara tak langsung saya sedang menginovasikan, memperkenalkan kaedah baru dalam menulis kajian tindakan. Faham tak? Faham tak? Faham ke? Ada muka confused? Cikgu di depan saya faham. Pening tak? Okey. Maksud dia, tadi cerita teknik tumit habis dah. Sekarang ceritanya Ri-Ra-La-Dap ni adalah satu, maksud dia kalau saya nak cerita, okey saya ada satu kaedah baru. Kaedah nama dia apa ya? Ri-Ra-La-Dap. Kaedah apa tu? Kaedah ni adalah saya guna untuk membantu cikgu-cikgu untuk tulis kajian tindakan. Oh, inovasi ke? Dia boleh jadi inovasi tapi dia boleh jadi kaedah, dia boleh jadi amalan untuk membantu guru. Okey, so apa yang kamu boleh selesaikan dengan masalah Ri-Ra-La-Dap tu? Saya boleh bantu cikgu yang tak reti menulis kajian tindakan. Lepas dia tengok step tu, dia terus susunkan 5 step tu, dia masukkan apa-apa elemen-elemen lain dalam tu, dan dalam masa 2 hari dia boleh siapkan satu penulisan kajian tindakan. Kaedah ni lebih cepat sebab cepat, mudah, ringkas, simple, tak banyak step. Saya rasa semua cikgu boleh pakai. Cikgu cuma akan sesuaikan kaedah ni dengan contoh katalah cikgu nak masuk pertandingan menulis kajian tindakan. Lepas ni cikgu dah ada kajian tindakan tapi tiba-tiba ada iklan keluar pertandingan menulis kajian tindakan kebangsaan anjuran siapa-siapa. Penganjur akan bagi template, kita akan olah balik penulisan yang ni, ikutlah template dia, masukkan je, cut paste je. Okey, so macam mana yang cikgu kata saya dah menyelesaikan masalah menulis kajian tindakan secara mudah ni? Kenapa Ri-Ra-La-Dap? Macam mana nak tengok berkesan atau tidak? Okey, macam mana cara saya laksanakan? Okey, sekarang saya akan ambil step yang 5 tadi, refleksi, rancang, laksana, dapatan dan perbincangan tu. Saya akan keluarkan step tu, saya akan letak kat dalam ni. Bagaimana pelaksanaan Ri-Ra-La-Dap tu yang dikatakan boleh menyelesaikan masalah guru tidak mahir, boleh jadi mahir tu? Kita buat macam ni, bersemuka, bengkel, online, coaching, okey? Macam mana nak tengok berkesan atau tidak? Okey, sekarang ni saya sedang melaksanakan. Berkesan atau tidak, kita kena ada soalan penilaian lah. Kita mungkin akan gunakan soal selidik ke. Nanti at the end dalam ni, kita mungkin ada diedarkan penilaian untuk nak tengok berkesan ke cikgu Ana punya perkongsian hari ni, berkesan ke tak berkesan. Saya sebelum ni no idea, tapi lepas mengikuti saya rasa saya nak balik nanti saya tahu dah. Saya dah ada data dah, cuma saya tak nak mula. Okey, saya nak mulakan dengan kaedah Ri-Ra-La-Dap. Cikgu dapat sesuatu tak? Saya semalam macam saya nak ajar buat kajian tindakan. Sekarang ni saya sedang kaji tindakan peserta dalam ni sekali. Faham tak? Ya, Dr. Siti Rohana, maksudnya kan secara tak langsung Dr. Siti Rohana telah boleh menulis pula kajian tindakan bagi pihak Dr. Siti Rohana dengan Ri-Ra-La-Dap ni. Ya, dengan sampel-sampelnya adalah guru-guru ni. Saya sekarang ni dengan pembentangan ini, saya akan keluarkan satu inovasi Ri-Ra-La-Dap. Siapa sampel dia? Ni lah. Audiens ni semua dalam semua yang dalam FB Live semua tu akan jadi sampel saya. Macam mana saya laksanakan secara bersemuka, bengkel ataupun online. Boleh dibuat macam-macam cara yang sekarang ni. Macam mana saya nak tengok berkesan atau tidak, nanti kita edarkan borang soal sidik melalui SPL. So kita boleh tengok. Kalau kita nak go through, saya boleh go through dengan cikgu-cikgu yang depan mata saya ni. Temu bual. Saya tanya betul-betul, cikgu, betul tak cikgu faham tak? Tadi mula-mula cikgu macam mana? Cikgu suka tak? Minat tak? Okey tak? Dapat sesuatu tak? Kalau dia kata benda tu okey lah, saya bukan yang decide tapi boleh lah, saya rasa nak cubalah. Okey lah tu dia nak cuba kan. Kalau dia kata saya dengar perkongsian cikgu, saya rasa lagi lemah, lagi tak boleh belah, lagi tak semangat saya. Mana kita tahu? Semua tu kita kena ambil kira. Mungkin 3 daripada 50 je kata tu. Jangan kita dam.
Alah 3 orang je itu apa Pak Rafiq, Tok Sik semua tu. Kita ambil hak yang apa 47 per 50 tu kata apa. Okey? Cikgu-cikgu kena ambil kira yang tu lah, think positif kan. Okey? Okey, macam mana saya nak laporkan pula dapatan ni? Yang tu kita kenalah buat. Kita kena buat kerja sikit lah. Dia tak boleh sembang-sembang jadi. Dia kena buat kerja sikit lah. Okey, saya dah nampak. Okey, this is macam dah jadi satu penulisan kajian tindakan saya yang baru macam tu. So saya buatlah sikit graf penyertaan dari segi kuantitatif. Saya merahkan tu kuantitatif atau kualitatif. Kenapa saya merahkan tu? Sebab saya takut nanti ada cikgu yang tak biasa dengar, dia rasa ni yang malas ni buat kajian tindakan ni. Kuantitatif pula apa benda, kualitatif pula. So sebenarnya cikgu tak payah nak terlalu overthinking sangat benda tu. Dia just simple je, kuantiti lah sebenarnya. Data yang kita buat cara peratus, ada graf, ada jadual, nampak statistik dia tu. Kalau kuali tu data yang kita boleh goreng dia. Kuali kita goreng. Kita explain melalui penerangan. Macam mana benda tu dapat melalui biasanya data-data yang berbentuk temu bual ni kita boleh pakai kaedah kualitatif. Yang ini untuk nak menceritakan panjang-panjang, saya kena buat satu slot khas, tapi kalau nak ringkaskan saya boleh cuba. Boleh kita tengok nanti sesuai ke tak sebab dia analisis data ni. Kalau cikgu dah mula menulis, cikgu start kat situ, cikgu dah jam, sebab mungkin cikgu tak jelas macam mana nak keluarkan data tu. Tapi sebenarnya tak ada apa. Kalau kita katalah sampel kita, kajian tindakan ni cikgu, saya lupa nak cakap, kajian tindakan ni macam tadi yang saya cerita, saya cuma menilai seorang je budak pra yang menangis tu. Bukannya buat 10 orang pun. Tapi kesan dia nanti mungkinlah 15 orang sebab kelas saya kata 15. So kesan dia pada 15. Tapi yang nak ditengok, nak diobserve, nak dicatat hari-hari tentang tu, budak tu, yang seorang yang tadi menangis tu. So kalau saya nak buat pemerhatian, macam mana saya nak buat kuantiti? Saya kena ambil kualitatif lah. Pemerhatian hari pertama, murid menangis, last ikut mak balik. Boleh elok lah, ni saya cakap macam ni lah, tapi tulis elok lah, improper Okay, so maksud dia huraian tu bila kita tengok at the end, selepas hari ke berapa murid dah okey, hari ke 4 dah okey. Misalnya gula-gula, itu cerita senang lah. Tapi kalau inovasi, kalau kaedah baru, kita mungkin ada penyelesaian lain. Kita mereka produk macam saya tadi, macam mana saya nak bagi budak tu beratur, saya buat teknik tumis. Nanti saya share macam mana teknik tumis tu Saya bocor rahsia sikit. Wah. Okey, perbincangan. Tadi kita dah ada 4 step tadi bagaimana hendak lapor dan perbincangan. Okey, dalam bahagian perbincangan nanti kita akan ceritakanlah kajian tindakan kita ni dia boleh menyelesaikan masalah apa. Kalau kata Rira Ladap ni boleh menyelesaikan masalah, macam mana yang dapatan tadi kata mungkin dia mudah ke, cikgu bermotivasi nak cuba bersemangat nak mulakan menulis, so mungkin itu dapatan dia. So kita akan cuba kaitkan dengan dapatan tu dengan mungkin kita kena buat sedikit bacaan untuk cantikkan data kita. Macam mana nak motivasi, mesti ada contohlah, kalau kita ni nak motivasi, kita kena ada apa tu? Awak cikgu lupa lah, bimbingan. Weh, dengan teori apa tu? Teori yang pembimbing tu scaffolding. Okey. So kita kaitkan dengan teori scaffolding. Dia ada pembimbing, kita akan lebih memotivasi. Kita bubuh sikit je benda yang macam klik-klik tu, markah banyak tau nanti kalau kita masuk pertandingan penulisan. Sebab kita ada kaitkan nama-nama pelopor pengkaji mana-mana yang dah famous, kita kaitkan. So kat situ nampak macam kajian tu ada wow. Okey? Dan kita suggest yang juga kajian akan datang tu mungkin kelemahan pada kajian kita ada something slack sikit. So kita boleh suggestkan untuk akan datang kita nak buat yang dicadangkan orang lain boleh sambung lagi bagus dengan cara macam ni. Okay, so cikgu-cikgu dah boleh mula fikir isu awal tahun untuk yang nak buka sekolah. Dan kadang-kadang kita tak payah risau sangat, tak payah fikir banyak-banyak. Kadang-kadang bila kita mula kata set lah otak je, saya nak cuba buka sekolah ni, saya nak cari isu. Nanti cikgu akan jumpa banyak isu lintas kat depan mata cikgu. Cuma cikgu nak mula ke tak je. Okay? Dapat sesuatu tak? Dapat sesuatu, macam saya nak dengar suara mereka. Cakap kat mana tu cikgu? Cikgu cakap apa kalau ada apa nak tanya boleh tanya.
Dr. Siti Rana, saya di sini ada pertanyaan dalam Google Meet daripada Cikgu Asharina Asri. Doktor, saya nak tanya siap-siap sebelum lupa, kajian ini boleh ke kita buat tajuk tertentu walaupun tajuk tu orang lain dah buat sebelum ni? Tajuk kajian tu sebiji-sebiji sama maksud saya. Valid ke ya macam tu? Okey, terima kasih cikgu yang bertanya tentang tajuk kajian. Saya nak bagi tahu untuk menulis tajuk ni dia ada cara dia, dan kita janganlah pergi ambil tajuk orang. Dah tentu tajuk orang kita ambil, takut-takut kita bahan isinya apa. Kalau bahan isinya kita tajuk kita lah. Sebab contohlah macam ni, saya ada satu inovasi, saya bagi tahu tajuknya teknik tumis. Teknik tumis. Bila saya menulis kajian tindakan, saya boleh buat macam ni. Okey, artikel saya yang ni saya nak cakap kat dia orang tentang kaedah beratur boleh diselesaikan dengan teknik tumis. So saya buat tajuk saya macam ni. Bagaimana kaedah teknik tumis menyelesaikan masalah pengurusan semasa beratur kanak-kanak prasekolah. Satu tajuk. Saya hantarlah artikel tu ke kajian pertandingan kajian tindakan kebangsaan. Saya dapat pingat Perak. Oh bagus, dapat pingat Perak kebangsaan. Okey, esoknya saya tengok keluar lagi iklan pertandingan menulis kajian tindakan peringkat antarabangsa. Saya kata saya tak ada masa lah nak buat kajian tindakan. Saya ingat saya nak hantar yang sama lah. Tapi saya nak hantar benda yang sama. Saya jangan bubuh tajuk tu dah. Tajuk kebangsaan hak tadi tu. Jangan dah. Corner sikit tajuk dia. Hak dalam tu pun repair lah sikit. Jangan cikgu sebiji-sebiji. Yang ni tu copy paste kan. Cikgu corner sikit tajuk dia tapi still memberi maksud yang sama. Image message tu ada dalam tajuk tu, dia cuma pusing ayat sikit je. Dalam kes ini cikgu, sebenarnya kalau kita menulis kajian tindakan atau kajian penyelidikan apa-apalah, kita tak boleh copy, ambil sebiji dia punya penulisan, tempel kat kajian kita. Pup. No. Kalau pengkaji tu jumpa dia boleh saman cikgu. Sebab dia tengok, ini ayat saya. Saya tahulah saya yang tulis. Tak percaya buka tesis saya ni Tesis saya pun tak pergi copyright lagi. Tak patentkan lagi, patentkan lagi. So, bahaya tau untuk cikgu. Career cikgu boleh terjejas nanti ada orang saman menyaman ke apa. So, jangan cikgu cari penyakit. Cikgu boleh ambil ayat dia atau tajuk dia. Katalah kajian saya sama macam dengan tajuk dia, saya kenal juga tajuk dia. Ambil lah tajuk dia tu, tapi cikgu kono lah sikit. Boh lah apa-apa tajuk, kita selit nama inovasi kita dalam tu supaya dia jadi, ni kita punya. Adalah ayat tu, maksud tu, tapi cikgu kono sikit. Tu faham tak kono tu apa? Okey, pusing sikit. Okey, lagi siapa nak tanya? Saya laju ke? Apa ni? Okey, ada di dalam Google Meet ada tak mungkin pertanyaan yang mungkin sekian lama tersimpan nak tanya pada Dr. Siti Rana? Sementara sesi soal jawab. Cik, Bernadi tu angkat tangan tu? Cikgu Bernadine ada angkat tangan, ada apa-apa soalan ke nak tanya Cikgu Bernadine? Baik, link kehadiran akan dikongsikan di penghujung nanti. Okey, baik. Ada satu lagi soalan daripada Cikgu Farah Natasha. Untuk tulis kajian tindakan, ada jumlah patah perkataan tak? Okey, untuk menulis kajian tindakan, sebenarnya paling mudah kajian tindakan 5 muka surat je. Dah boleh dapat satu kajian tindakan yang mudah. Kalau saya bagi bengkel 2 hari 1 malam, saya akan siapkan cikgu dengan satu penulisan kajian tindakan. Simple je, dalam 5 muka surat tu dah minimum. Ada kajian tindakan, dia minta sampai 10 pun ada. Ada 12 muka surat, terpulang lah, dia bergantung kepada data cikgu. Cikgu punya sampel tu, mungkin ada orang dia kata dia buat kajian tindakan prasekolah, tapi dia melibatkan temu bual guru, temu bual ibu bapa. So data tu akan banyak. Bila temu bual pula, dia melerek-lerek ceritanya. Ibu bapa 2 orang pun, dengan cikgu 2 orang, dia panjang. So dia akan jadi 10 muka pun boleh. Dia boleh jadi 12 pun boleh. Tapi kalau cikgu punya data, just nak tengok
pemerhatian adakah murid ni boleh beratur, boleh bersosial, boleh mengurus diri, pergi tandas beritahu cikgu. Buat senarai semak, murid 1, murid 2, murid 3 orang dia nak tengok, cikgu present dia dalam bentuk persen je. Okay, kalau nak tengok 3 orang ataupun nak tengok satu kelas pun tak apa, cikgu tick je budak-budak yang boleh tu. So kita present dia dalam bentuk data. 13 daripada 20 murid boleh beratur pada minggu pertama. 5 orang murid tak boleh bagi tahu nak pergi tandas. 5 daripada 25, berapa persen? Just present persen. So kalau buat kuantiti data yang statistik, dia tak panjang muka surat dia. Dia share graf sikit bagi nampak ada color-color sikit, dah okey dah. Macam baru ni, saya sebenarnya baru semalam saya hantar penulisan kajian tindakan saya ke JPN untuk anugerah guru apa. JPN ni pun marah JPN, sorry JPN. Okey, saya menulis, saya pun tak tahu kenapa rancak sangat. Saya menulis 28 muka surat. Sebabnya dia minta banyak benda, saya pun ceritalah. Dia nak sebab lagi satu, data saya melibatkan macam-macam jenis data. Contoh, saya dah buat temu bual, saya dah buat pemerhatian. Macam prasekolah ni dia ada anekdotnya. Cikgu Pra tahu kot anekdot tu. Tengok budak tu pada berapa hari bulan, pukul berapa, jam berapa, situasi apa, kita tulis. Kita nak tengok pemerhatian kita tentang macam mana budak yang tadi yang tak nak cakap tu, tak nak kawan dengan siapa-siapa tu, at the end tu dia boleh dah join. Kita tengok dia pada hari pertama. Kita tulis esei tau. Pada ni, jam ini dia pergi dekat kawan ni, dia cakap gini, tu kawan tu, ni dia sekali dia pun dah teroyak, habis cerita. Esok pula saya bawa dia pergi Padang. Nak tengok pula situasi di Padang pada jam sekian-sekian, budak yang sama saya tengok. Sebab kita nak tengok apa ni? Nak tengok macam mana dia boleh bersosialisasi dengan kawan tu. Sebabnya nak bagi dia berkawan, sebab dia tak mahu kawan dengan orang. Saya tengok, lepas tu kita tulis lah pada ni, murid A cuba bagi ni, dia tak nak, tapi dia selepas dia dah dapat tu, dia pun macam senyum dan pegang tangan dan mereka sama-sama bermain jongkang-jongkit. Nampaknya mereka dah mula berkawan. Tu baru 1-2 hari. Kan nak dapat bersosialisasi prasekolah tu bukan senang. Kadang-kadang apa tu esok pula udah bergaduh pula. Benda tu yang jadikan prasekolah ni kadang-kadang banyak. Kita tengok baik data tu berkata apa. Satu lagi, kalau prasekolah biasanya memang data dia kena pemerhatian, pakai senarai semak, tak cukup lagi tanya mak ayah, temu bual. Kenapa dia tidur main sekolah teriak ni, menangis ni? Mak dia kata semalam lah bapaknya bagi handphone, tak tutup lampu, duk main tu lah sampai pukul 3. Kami dah tidur, dia tak tidur. Sepatut jawapan dia itu sebab dia menangis. Dia tak cukup tidur, paksa dia main sekolah kan. So benda-benda macam tu lah. Macam kita kan nama kajian. Nak tak nak cikgu kena jadi pengkaji lah, bersoal selidik dengan ibu bapa, bersoal jawab Okey, dapat tak soalan yang bertanya? Saya buka lagi sesi soal jawab satu lagi. Ya, Dr. Siti Rohana, memang ada banyak soalan bertalu-talu. Ada banyak soalan di Google Meet. Jadi mungkin saya boleh bacakan dulu soalan seterusnya. Dr. Siti Rohana Okey, daripada Cikgu Radin daripada Cikgu Radin Asmahwati. Okey, bertanya, biasanya satu kajian tindakan ni mengambil masa berapa lama untuk disiapkan? Soalan tadi tu, okey, soalan cikgu siapa tu? Berapa lama satu kajian tindakan untuk disiapkan? Okey, sebenarnya tempoh untuk siapkan kajian tindakan bergantung kepada jenis kajian tindakan tu. Apa benda yang nak dikaji tu? Kadang nak kaji perubahan tingkah laku, kita tak boleh jangka tau. Ada tingkah laku tu boleh di repair dalam masa, bukan senang nak repair nak orang, tu satu isu. Nak repair orang ni senang, mak dia repair pun tak berkesan kan. Kita bukanlah pengkaji yang terus-terus boleh repair nak orang dalam masa seminggu, bukan. Contoh macam teknik tumis. Saya nak murid saya boleh beratur dalam masa, saya bagi masa period time lah. Saya takkanlah sampai sebulan aja beratur kan. So kita nak pengurusan bilik darjah tu cepat. So saya buat anggaran, katakan dalam masa 2 minggu saya lah set. 2 minggu saya nak dewan ni dah ada disiplin beratur. So bila macam mana nak bagi 2 minggu boleh? Cikgu kena ulang-ulang suruh. Jangan cikgu kata okey kita nak beratur hari ni teknik tumis, lepas tu esok
Pandai-pandai yang pola botak macam mana. Cikgu pun tak konsisten kan. Kalau cikgu konsisten sampai satu tahap, cikgu tak payah sebut, dia orang sendiri yang, sebab saya dalam saya punya anekdot yang saya buat dalam kajian teknik tumis tu sebenarnya, sampai satu tahap saya dah boleh relax, dia orang sendiri yang okey jom nak makan, barisan cantik. Mereka sendiri yang sesama mereka. Sampai saya kata okey lah, cikgu dah boleh relax lah. Okey barisan cantik. So dia jadi macam, nampak tak dia sendiri. So kalau kita kata benda tu boleh dalam 2 minggu, kalau dia lebih baik daripada tu, dalam masa 10 hari boleh berubah, itu lagi baik. Ada benda kita nak tengok macam mana budak nak boleh kenal huruf ABC. Ni prasekolah lah ya, sebab saya cikgu pra kan, senang saya nampak idea tu. Okey, nak kenal huruf ABC kan senang ke? Orang tengok kita dah pandai ni, dah boleh baca ni, kita rasa macam susah kan? Kita rasa senang. Tapi bagi mereka, nak kenal huruf A tu satu benda yang, cuba kita bayangkan budak ni, dia main sekolah, dia baru ada cikgu kan, dia dah buat target dah. Lepas minggu depan je, ni menteri bagi arahan baru ni, minggu pertama tak payah belajar lagi secara formal kan. So cikgu dah mula siap. Okey, tak apa, minggu kedua nak ajar ABC. Sekejap. So cikgu untuk prasekolah, saya nak bagi satu ni jugalah. Kalau peringkat prasekolah, dia ada transition tau. Kalau dia overseas, transition dia 3 bulan pertama, murid baru diberi peluang menyesuaikan diri dengan environment sekolah, dengan kawan, dengan cikgu. Sampai di end tu dia boleh bersosial. Kalau minggu pertama, kita macam sekolah akademik yang lain tu, mungkin minggu pertama tu dia buat orientasi, berkenalan. Seminggu is okay lah. The next tu, tapi kalau untuk prasekolah kita lajakkan sikit. Macam saya sendiri, saya tengah merancang untuk transisi atau orientasi saya tak panggil orientasi tau. Orientasi tu macam tak best sikit. Bagi saya suka panggil transisi, sebab this is transition period dari rumah ke sekolah. Okey, macam mana murid tu hari pertama, kita bayangkan anak kita kena jadi kanak-kanak sebenarnya baru kita boleh bayangkan. Dia main dari rumah, dia nak pergi sekolah, dia nampak sekolah tu tempat yang asing, cikgu asing, environment asing, kawan-kawan mainan yang kalau dia pada orang yang tak biasa diberi mainan yang banyak, yang berbagai, dia main sekolah dia nampak wow banyaknya jenis mainan, dia rasa apa? So kita kena slowly lah, kita tak boleh terwepuk, kita kena soft landing, pelan-pelan je. Kita tak boleh terus nak tunggu dia cepat-cepat je, tak boleh. Okay, so macam tadi cikgu tanya tempoh kan, lajak pergi merata dah ni. Tapi sebenarnya bergantung, jawapan dia adalah bergantung pada jenis. Macam tadi saya nak bagi contoh, nak kenal huruf A, berapa hari nak beri kenal huruf A? Kalau budak tu dia dah bersedia, kita nampak ni dah boleh dah ni ajar. Kita tengok lepas 2 minggu tu nampak dia dah boleh bersosial, dah boleh ikut arahan, pergi tanda pun nampak dah okey lah. Adalah seorang dua lagi nak kena tanya, takut dia kan dalam kelas. So dia akan ganggu sikit lah, cikgu nak kena cuci lah apa, kawan-kawan lain semua. Dia ada efek dia. So nak kenalkan huruf A tu bila? Sebenarnya kita boleh kenalkan tapi dengan cara bermain. Bancuh je tepung tu, buat buatlah huruf. Kalau saya tak ajar A dulu, saya ajar O dulu. Buat bulat-bulat dulu. Okey, buat O dulu. Lepas O baru saya buat kaki pendek sikit, baru jadi A. So dia akan tanya, hari tu benda-benda ni kanak-kanak ni dia belajar dengan pengalaman tau. Sambil dia buat tu dia ingat, hari pertama pergi sekolah tau cikgu ajar apa. Cikgu ajar bulat tu, dia senang ingat sebenarnya sebab dia kenangan manis tu. Asalkan dia dah bersedia lah. Cikgu ajar semalam saya buat benda bulat tu. Dia balik rumah tak remote, dia tanya tau. Tadi pergi sekolah cikgu ajar apa? Cikgu ajar macam mana bulat. Kan dia dapat, asalkan dengan keadaan dia dah bersedia. So boleh ke satu hari dapat mengenal huruf O tu? Esok cikgu tak okey, buat balik huruf O. Cikgu tak bagi daduh ni. Okey, siapa ingat semalam cikgu ajar huruf apa? Macam mana huruf O? Macam mana? Dia tahu dah dia dah rasa tu senang sebut, tapi dia dah lupa dah tu rupa dia macam mana. So berapa lama agaknya cikgu nak mengenal huruf O pada murid? Dia boleh jadi satu tajuk kajian tindakan sebenarnya. Mungkin selepas 5 hari murid menguasai huruf O, cikgu dah bagi dia dah bagi dia buat tulis titik-titik, dah bagi dia pengukuhan lah, kukuh sampai lekat lah otak. 5 hari dapat huruf O. Kalau saya ni jenis tak sabar. Saya bagi 5 huruf terus. Tu teknik saya. Tu teknik lain. Nah, yang tu inovasi saya juga.
saya simpan sekejap sebab saya tengok budak kat KV ni dia punya cara gaya dia lain. So saya punya teknik tu sesuai untuk sekolah yang semua tak tahu huruf apa-apa. Dia zero. Okay, saya memang bagi perkenalkan huruf O, saya bubuh kaki jadi A, saya potong O separuh jadi C. Mula saya kenalkan huruf O dulu. Sebab O tu senang ingat, O bulat. Ingat bulat, ingat O, ingat Oreo saya kata. Pernah makan Oreo? Tak pernah. Cikgu bawa Oreo ni, bulat ni. Cikgu potong separuh O jadi huruf C. Tunjuk kat dia. Okay, cikgu ambil balik O tadi, cikgu bubuh kaki pendek jadi A. O, C, jadi A. Semalam tadi kita buat kaki pendek kan, cikgu tarik bawah jadi ekor, jadi huruf G. So hari ni kamu belajar berapa huruf? E satu lagi. Macam C tadi, cikgu bubuh balik yang cikgu buang kat tepi tu, tolak kat atas tu jadi E. O, C, E, A, G. Okay, 5 huruf tu O, C, E, A, G tu saya akan hari-hari saya akan ni lah dengan dohnya, dengan tulis titiknya, dengan latihan pengukuhan sampai dia dapat. So lebih kurang dalam berapa tengok perkembangan lah. Okay, dalam 5 ke, dalam 10 hari ke, 2 minggu ke, murid dapat terus 5 huruf tu. Tetapi kita kena ingat perkembangan murid tak sama. Kita jangan kata 10 hari mesti dapat lah 5 huruf. Tak juga. Kadang-kadang ni lah cikgu ni kan ke sana ke sini, ke sana mesyuarat sukan lah apa bagai. Kadang-kadang cikgu tak boleh nak konsisten. Itulah benda-benda yang masalah cikgu sekarang ni ialah cikgu kadang-kadang tak boleh konsisten sebab cikgu ada banyak kerja permintaan pentadbir. Cikgu tu kena juga follow yang nak macam mana kan. So itulah puncanya yang tak lekat benda tu betul-betul. Nak apa? Kamera tak buka. Kamera tak buka? Ada. Okay, lagi ada soalan? Dr. Hana, sebenarnya ada banyak lagi soalan. So saya akan ke soalan yang seterusnya daripada Cikgu Syuhadaman. Okey, Cikgu Syuhada dia tanya, ada had limit ke berapa orang dalam satu grup penulisan kajian tindakan? Okey, had limit. Sebenarnya dalam penulisan kajian tindakan, saya buat itu hari tahun lepas, saya buat kajian tindakan saya yang mula-mula saya jadi cikgu, saya perhati 2 je. Kajian tindakan ni dia tak payah ramai pun. Kalau kita nak mengkaji 20 orang dalam kelas, mungkin tajuk dia mengkaji sekumpulan murid ketika beratur. Dengan kaedah tu, 20 orang murid ni boleh beratur proper tak? Tapi kalau kita nak fokus pada isu tingkah laku, katalah saya nak buat kajian, nak tengok macam mana murid guna teknik tumis ketika beratur kepada sampel saya. Dalam 20 orang murid pra, kata dalam murid pra saya 20 orang, ada 2 ni je yang selalu tak jadi. Orang lain beratur jadi, dia 2 je tak jadi. So kita kaji budak 2 orang tu, apa masalah dia. Macam tu. So kajian tindakan ni dia tak semestinya banyak. Dia boleh jadi 2 orang je. Bila 2 orang, sebab kita nak fokus, nak tengok apa masalah budak tu. Apa isu budak tu yang nak diselesaikan. Mungkin dia tak nak beratur. Apa sebab dia tak nak beratur? Orang lain beratur elok, dia 2 orang ni je selalu. Kita kena kajilah, tengok apa masalah dia. Rupanya mereka 2 ni memang jiran. Memang kat rumah main bersama, pergi kedai bersama, bapak selalu bawa balik sama, baik sangat kat rumah. Bila main sekolah, dia macam ni lah. Kamu nak beratur lah. Dia kat sekolah ke, dia sama macam rumah. So punca dia sekarang ni macam mana kita nak tune dia punya pemikiran tu supaya kamu main sekolah jangan buat macam rumah sangat. Macam tu. So mungkin cikgu punya kerja nak tengok yang 2 tu je. Tapi at the end kesan dia mungkin akan jadi kepada semua sekali. Sebab nak repair 2, tapi efek dia boleh jadi the whole class. Yang beratur kan dia tak boleh beratur 2 orang je kan. Dia kena beratur dalam kumpulan. Baru jadi teknik tu untuk beratur. Tapi ada 2 tu yang diselesaikan. So kita tengok 2 tu je lah. Boleh tak salah. Kalau kata ada seorang budak ni memang pelik. Contoh dalam kelas prasekolah ada seorang budak ni autism. So kita tengok autism tu je lah. Dia seorang je. Kita mungkin nak tengok tabiat dia ni kenapa bila orang cikgu tegur je dia lari pergi bawah meja. Pergi tengok, nak tengok apa dia buat bawah meja. Kenapa dia suka duduk bawah meja. Rupanya itu cara dia healing. Cikgu marah kan. Dia merajuk, dia bawa apa benda beg dia semua, dia duduk bawah meja. So cikgu buat pemerhatian hari pertama. Dia duduk bawah meja. Dia
Dia duduk meja, dia duduk main tu baby doll contoh. Hari kedua dia merajuk lagi, dia lari pergi bawah meja je, tengok dia buat apa, tulis lah. Lepas tu lama cikgu, bila cikgu tulis, bukan tulis sampai bulan 2 bulan duk mencatat, dia jenuh jadi kerja lain pula kan. Tapi cikgu sambil tu cikgu fikir, okey dia ni hari-hari bila merajuk masuk bawah meja, apa dia buat, kita dah nampak dah pematian dia buat ni. Okey sekarang ni macam mana ya nak buat supaya bila cikgu mengajak dia pun boleh join. Susah tau budak autism sebab dia ciri dia lain sebenarnya, dia ada main emosi sikit lah sebab dia adalah, tapi saya pernah ada deal dengan autism. Tapi at the end tu saya kawan dengan dia, saya report, okay, saya bina kemerahan dengan dia. Last tu masa hari anugerah dia boleh buat persembahan sekali untuk saya. So maksudnya dia boleh dengar cakap lah tu kalau dia buat persembahan. Saya kata okay, cikgu bagi satu persembahan untuk hari anugerah kat kamu. Orang lain tak reti buat ni sebab dia punya emosi dia lain. Saya suruh dia buat persembahan lagu Jikalaulah bintang, apa tu? Bintang permata kan. Sebab lagu tu dia nyanyi, kita pasang lagu tu, dia express emosi. Saya kata dia, buat macam ni je, kau bayangkan. Dia tak faham pun lagu tu, ikut je cikgu buat. Dia pun pergilah pusing macam pari-pari. Saya bagi dia pakai baju pari-pari, kononnya dia jadi pari-pari tu. Dia pun pergi swing. Cantik je, tak pernah buat apa pun comel. So kajian kita, sampel kita dia seorang je. So kita boleh ubah dia daripada tak okey jadi okey je. Cikgu kena kawan dengan dia, baik dengan dia, lama-lama dia akan, cikgu akan nampak dia matured sebenarnya. Dia lagi menghargai cikgu dan dia boleh dengar cakap cikgu. Tu kena buat kajian tu. Okey lagi? Okey, seterusnya Dr. Siti Rohana, ada juga yang ada 2 guru yang bertanya dekat mana nanti nak tengok Dr. Siti Rohana punya kajian tindakan. Nanti mungkin doktor boleh kongsikan, dan saya akan beralih ke soalan yang seterusnya daripada Cikgu Nurmali. Okey, Assalamualaikum. Ada beza tak pertandingan inovasi konten dengan inovasi reka cipta? Cikgu Nurmali ni macam kenal je ni. Soalannya, ada beza tak pertandingan inovasi konten dengan inovasi reka cipta? Okey. Normally dia kedua tajuk tentang inovasi konten dengan inovasi reka cipta. Okey, cikgu jawab, saya jawab berkaitan benda ni dalam isu semasa hari ni lah. Bila kita menulis kajian tindakan, biasanya kita akan menulis isi dia lah, apa yang tadi contoh yang macam teknik yang 5 langkah tadi tu, refleksi, langkah laksana semua tu. Kalau pertandingan reka cipta, dia lebih kepada produk, bahan. Okey, contoh, saya punya inovasi, saya bagi contoh saya lah kan, sebab saya tengah kongsi pengalaman. Teknik tumis. Orang tanya, mana dia teknik tumis? Benda apa kamu buat? Mana dia? Saya kata, mana apa? Macam mana saya kena nyanyi lah. Saya kata, teknik saya, teknik menyanyi. Bukannya saya kena ada ni lah teknik tumis ni, benda ni produk, this is produk tu mewujud benda seketui tu benda kan. Tapi bila saya buat teknik ataupun kaedah ataupun amalan terbaik bilik darjah, dia tak ada solid tu, dia tak ada produk tu. So dalam bila kata dalam kajian tindakan, kita boleh menghasilkan tadi tu, sama ada kaedah, teknik, produk yang tadi Cikgu Mali tanya tu, macam mana nak bezakan antara tu Okey, katalah macam saya kaedah, dia tak ada produk lah, bukan tak ada produk, dia kaedah dia teknik, okey. Dia adalah manual book dia, contoh macam mana nak nyanyi lagu tu. So saya kenalah nyanyi, saya dah nyanyi, betul saya QR code kan. Macam ni cara nyanyi dia. Apa lirik dia, saya kena tuliskan. So saya kena buat satu buku guideline, buku panduan bagaimana nak guna teknik tu dalam kelas orang lain. Kalau takkan saya pakai, so bila saya share orang lain pun, okey saya nak gunalah kaedah ni kat kelas saya supaya murid saya pun okey guna. Okey. So itu teknik. Kalau inovasi yang ada produk, mungkin cikgu nak selesaikan, contohlah dulu, satu masa dulu, tak lama pun, dalam berapa 10 tahun lalu, saya buat satu teknik IQCT nama dia. Teknik juga, saya ni suka keluar teknik, dia keluar idea tau. Lepas tu bila saya pergi pertandingan masa tu 2014, saya pun masa tu tak faham. Saya macam
oh inovasi nak kena ada produk. Saya tak ada produk, saya ada teknik ni, teknik IQCT ni idea. Teknik tu adalah idea, okay, idea. Yang hak produk tu bahan, kita ada bahan dia. Lepas tu saya kata, oh saya tak pandai lah nak buat inovasi ni, first time saya masuk inovasi ni. Cara saya fikir ni, saya tak tahu lagi, orang tak cerita dekat saya. Lepas tu saya kata tak apalah, dah nak sangat produk, saya nak buat jugalah. So teknik IQCT contoh, nama saya inovasi tu teknik IQCT. Saya buatlah, sebenarnya dalam teknik tu saya mengkelaskan ABC. ABC ada 26 huruf. Saya dia ada kumpulan-kumpulan dia. OCEAG satu kumpulan, IELTSA satu kumpulan, BDPQ satu kumpulan, MNHURVW satu kumpulan, SYZ YJ pun satu kumpulan. So saya kata macam mana pun nak jadi produk ni, mana saya nak jadikan dia produk, dia idea. So cikgu kena fikirlah supaya, sebab tadi kita nak jadikan, asalnya dia bermula dengan kejandakan sebab budak ni susah sangat nak berkedarkan huruf kan. So saya pun kata okey, kalau nak jadi produk, sebab masa tu saya sekolah kampung, saya pun fikir budak kampung suka apa Sekarang dia pun satu cerita sebab ada seorang budak tu, dia bawa mic kat saya, udang galah. Nah cikgu, abah saya bagi. Oh bapak orang pandai mancing, macam best je. Mancing kat mana ni? Kat Sungai Perak cikgu. Cakap wah okey. Saya pun fikir okey macam ni lah saya nak buat produk memancing huruf. Produk tu inovasi saya IQCT, tapi tool dia saya buat macam satu benda lah, benda mawujud tu saya buat macam kotak buku, kotak apa tu, kotak A4 yang pergi beli banyak-banyak rim tu, dapat tu, dia ada tutup dia tu. Saya tebuk huruf-huruf tu dalam tu, atas tu pun saya tebuk, saya tulis dan saya tebuk. Lepas tu saya buat bentuk huruf tu, saya ambil lah kan, acu lah kan. Lepas tu saya bubuh lah apa benda magnet lah, apa benda saya bubuh, buat joran, saya pancing huruf tu. Maksudnya bila budak nak main tu, kita nak belajar budak ABC ni kena main, saya belajar kan. So bila saya lunggukkan huruf-huruf tu, budak akan pancing huruf apa ni, huruf C, okey. Kalau huruf C, dia pun masuk. So saya kata okey, inilah produknya. Nampak tak? Inovasi dia keluar dengan teknik dan produk sekali. Macam mana nak jadi produk? Kita kena fikir solution tu ke arah benda yang sama, tapi dia rumit sebenarnya. Dan bila saya bawa benda tu, saya pergi present kat kementerian masa tu, saya bawa kotak tu. Dia tanya apa benda cikgu bawa? Nantilah saya nak tunjuk. Saya pun tunjuklah mancing benda tu. Dia kata okey, zaman lo ni kalau benda macam ni, dia kata masa tu saya bentang dekat Majlis Profesor Negara 2014. Okay, so dia kata dia orang lah panel-panel tu, dia kata okay, zaman sekarang ni kita budak-budak suka IT. Kalau cikgu bawa benda ni rata-rata ni macam tak apa, tak best lah, mesti bodoh-bodoh je, ABC je, kotak-kotak kan. Lepas tu bila cerita teknik, cerita tak ada benda. So saya bawa lah kotak tu. Dia kata macam ni lah, cikgu balik, cikgu buat inovasi cikgu ni dalam bentuk yang ICT sikit. Okey, yang ICT, supaya zaman dah ICT kan, sebab budak pro akan datang ni, kalau kita buka jenis-jenis apa app apa ke, dia orang lagi laju. Saya kata okey lah, saya cualah, sebab saya bukan orang ICT, saya buta ICT juga masa tu. So saya pun balik duk menung-menung, saya carilah kawan saya yang memang graduate ICT dan tak ada job. So saya bincang dengan dia, saya ada idea saya macam ni. Macam mana saya nak buat dalam bentuk ICT pula? Tadi Cikgu Mali tanya 2 kan, saya bagi 3 kat dia jawapan. 3 jenis, okay. So bila saya pun, dia lah buat lah, saya tak reti pun macam mana dia buat lah benda-benda tu. Akhirnya keluarlah IQCT saya yang ditransformkan. Tapi masa tu dia pakai CD, 2015, 2016 pakai CD. Elok saya launch CD saya, orang pakai thumb drive pula. So macam cepatnya ICT ni dia cepat, okay, tak ada kita nak follow. Cuma tak kisah produk kita dalam bentuk ICT, dalam bentuk apa benda produk wujud ataupun inovasi lah. Maksud saya tadi cikgu main tanya inovasi kan, ataupun dalam bentuk teknik, dia boleh jadi apa-apa bentuk. Dan biasanya kalau penganjur zaman hari ni, cikgu cakap tentang zaman hari ni, penganjur hari ni, dia pertandingan inovasi, dia tak minta benda tu datang ke tempat dia dah. Dia minta online je, hantar video je. Video kan, main je. Buat benda tu kat bilik darjah, rakam video kan. Sebelum budak ni macam ni, bila main, lepas main dia jadi macam mana. Happy ke, seronok ke, nak main lagi ulang-ulang, rakamkan kegembiraan tu, video kan, hantar je.
So orang tengok video, orang tengok budak happy, orang tengok oh macam tu, orang faham apa message dalam video tu. That's innovation hari ini. So penulisan, kalau kata penulisan ada memang ada bentuk dia tak nak benda-benda, dia tak nak pun kita hantar apa maujud tu ke video, dia nak penulisan. Yang saya sedang ajar sekarang ni adalah cara menulis, teknik kajian. Ni lah, saya tengah mengajar kajian tindakan macam mana menulis. Okey, kalau dalam penulisan, kalau dia ada benda maujud, kita ambil gambar, tubuh dalam tu. Tunjukkan ni inovasi saya, tapi tergambar je lah. Okey, macam yang saya buat dalam semalam tu, yang untuk semalam punya yang saya hantar tu, dia nak video, dia nak gambar, dia nak data. So saya bubuhlah semua. Penganjur nanti dia akan bagi satu template, dia punya kriteria yang dia nak. Mungkin dia nak apa ya, tapi biasanya dalam 5 step tadi dia tak lari. Cikgu cuma masukkan balik je kat page yang ni, oh dia nak sasaran lah, ambil keluar sasaran yang cerita, bubuh kat situ. Dia nak tengok dapatan sebelum pre-post, sebelum dilaksanakan kat budak kanak-kanak benda tu, inovasi ke apa tu, selepas. So kita ambil je cerita kita, pelaksanaan kita pecah dua. Semua ada dalam tu sebenarnya. Okey? Saya harap saya menjawab panjang lebar. Kalau Cikgu Mali tak rasa tak jelas, Cikgu Mali boleh jumpa saya pukul 3 saat lagi. Lama live kan. Baik, terima kasih Dr. Siti Rohana. Seterusnya kita ada pertanyaan. Saya akan bacakan soalan daripada Cikgu Bernardine. Soalannya, berapa limitasi bilangan pelajar sebagai responden apabila hendak menguji keberkesanan kaedah yang dikaji berkaitan amalan dalam bilik darjah dalam kajian tindakan yang dilaksanakan? Panjangnya soalan dia, tapi kita dah jawab soalan kan? Limitasi, dia nak tahu berapa sampel kan? Ya, berkata bilangan pelajar. Pada kajian tu. Boleh 2, boleh 3, boleh seorang. Kalau autism, contohlah autism kita tengok dia seorang je. Dalam kelas tu ada 15 orang, tapi autism yang seorang tu mengefek the rest. So kita tengok macam mana dia efek. Macam mana cikgu nak ubah yang efek tak baik tu, at the end tu semua jadi okey. Cikgu kena fikir inovasi tu. Siapa yang dah ada kelas dia ada autism boleh fikir supaya macam mana saya nak buat supaya dia daripada tak boleh join jadi boleh join, daripada tak okey dengan kawan-kawan, tak mau join dengan cikgu, dia jadi mesra dengan cikgu. So amalan terbaik bilik darjah sebenarnya sama sebenarnya. Amalan ni apa yang cikgu amalkan sampai dia okey tu. Macam teknik tumis contoh sekali cikgu contoh, saya bagi contoh video teknik tumis tu, tengok simple je, okey. Dan benda yang dipraktikkan dalam bilik darjah yang cikgu rasa saya memang nak buat macam ni ya. Contoh ada kawan saya seorang tu, saya tanya dia, macam mana kamu ajar budak baca? Dia kata, saya dari dulu kok sampai learn ni saya buat macam ni je. Budak datang, saya bagi buku, baca kat saya tanda, dia bawa balik rumah, mak dia sambung ajar. Esok dia bawa main balik, saya sambung, dia ni. Tapi cikgu tu konsisten lah. Kalau benda apa pun kalau buat hari-hari, saya percaya dia akan okey. Sebab benda sikit tapi kan sikit lama-lama jadi bukit kan, dia tak jadi. So jangan tak buat je, tu yang tak jadi tu. Okey? Lagi? Okey, seterusnya doktor daripada Cikgu Fazilah Kamis, adakah kajian tindakan wajib disertakan literature review? Dan dari Cikgu Wan Muhammad Zuliman, dekat mana kita nak publish kajian tindakan? Okey, kajian tindakan ni sebenarnya kalau ikut cikgu-cikgu sekolah ni, dia takut buat kajian tindakan sebab dia risau. Dia nampak kajian tindakan tu macam menulis thesis, macam nak kena ada literature review yang heavy. Tak payah, simple je. Contoh macam saya cikgu prasekolah, saya cuma highlightkan mengikut kurikulum standard prasekolah kebangsaan saya makan 2017, menekankan bahawa kanak-kanak perlu diberi pendedahan dalam komunikasi, sosialisasi supaya mereka boleh move forward. Dia akan lebih untuk akan datang punya ni pengurusan. Ada dalam saya tulis. Nanti kita tengok ni. Dia tengok slide satu ni. Prasekolah kalau untuk diploma ke apa. Asal tak gerak slide. Okey, contoh fokus kurikulum prasekolah untuk melahirkan murid yang mempunyai kebolehan komunikasi, sosialisasi dengan yakin. Di samping itu, ni ayat ni saya ambil sebiji dalam kurikulum. Saya tak ubah. Sebab ayat ini citation dia muka surat 5 KSPK 2017. Ada beza kalau
Kita menunggu Dr. Sirana berkongsi ataupun sharing screen. Okay, di sini kita tengok memang ada banyak soalan yang ditanyakan dalam Google Meet. Okay, harap sabar, kita akan minta Dr. Sirana untuk menjawab satu persatu segala kemusykilan sementara kita nak atasi masalah teknikal untuk sharing screen ni, kenapa tak keluar. Bolehkah kalau kita proceed kepada soalan yang seterusnya terlebih dahulu, Doktor? Ada pertanyaan daripada Cikgu Siti Raha Haji Nafiah. Sekiranya kita gunakan teknik kita sendiri dalam bentuk permainan, adakah boleh kita masukkan gamifikasi untuk menghasilkan kajian tindakan ni? Saya rasa Cikgu Siti Raha ni telah mempraktikkan teknik Rira Ladap tadi oleh Dr. Siti Rohana. So mungkin peringkat ni sebenarnya Cikgu Siti Raha ni dah ada idea untuk buat teknik. Jadi soalannya, bolehkah digunakan teknik sendiri? Bolehkah dimasukkan gamifikasi? Okey, baik, kita ada sedikit masalah teknikal. So Dr. Siti Rohana telah terkeluar daripada Google Meet. Kita tunggu sekejap. Dr. Siti Rohana sedang cuba masuk semula. Okey, nampaknya dah masuk semula ke dalam Google Meet. Okey, jadi ada satu soalan yang agak menarik minat saya juga dan mungkin menjadi satu persoalan jugalah sehingga kini kan. Soalan daripada Cikgu Siti Raha. Sekiranya kita gunakan teknik kita sendiri dalam bentuk permainan, adakah boleh kita masukkan gamifikasi? Sekarang kita nampak bahan yang dikongsikan dalam Google Meet. Okey, saya jawab ke? Saya dah boleh jawab? Saya boleh jawab Kati? Okey, minta maaf biasalah benda teknikal ni kita manusia kan tidaklah sempurna. Okey, Cik Raha tadi tanya tentang boleh ke gamifikasi, inovasi gamifikasi tu dimasukkan dalam kajian tindakan, macam tu? Ke soalannya? Okey, sebenarnya tak salah, itulah produk cikgu dalam menyelesaikan masalah isu bilik darjah Cikgu Raha. Maksud dia, kita dah ada isunya mungkin dengan kaedah, cikgu nak menggunakan kaedah baru yang lebih menarik lah supaya murid boleh beri perhatian dalam PDP contohnya. So cikgu pun ciptalah benda yang sekarang kan suka benda-benda macam tu yang lebih teknologi digital ni. Okey, kita buatlah satu produk berkaitan gamifikasi dan kita apply pada pelajar tu, dan bila kita apply kita tengok sebelum pakai gamifikasi tu jadi macam mana. Kita buat dalam dia punya pemerhatian pelaksanaan kajian tu. Selepas pakai produk gamifikasi tu macam mana pula? Tanya, macam kalau kita ajar budak besar, Cikgu Raha saya sebab dengar so kita boleh buat soal selidik, lagi senang. Buat soal selidik, edarkan kepada pelajar, suruh dia orang jawab, nanti dapatan dia orang tu kita run data dalam bentuk persen je. Kalau nak canggih lagi, buat banyak-banyak data, pakai instrumen, pergi buat kerja sikit lah. Tapi saya tak nak bagi idea yang besar-besar tu, nanti cikgu terus tak nak buat kajian tindakan. So kita buat simple je, run data persen pun dah okey, buat graf sikit, bagi cantik. So benda-benda macam tu akan, at the end tu kita nampak dapatan dia berapa persen pelajar suka, berapa persen pelajar rasa dia lebih santai, lebih minat, lebih suka masuk kelas. Kalau budak besar ni dia lain pula isu dia, isu depression. Depression sebab dia orang ni kadang-kadang cikgu dia tak minat, cikgu ajar dia rasa macam malas lah masuk kelas, panas sikit perut, cikgu saya sakit perut, senang jawapan dia. Depression tu simptom. Okay, so mungkin kita nak selesai isu apa? Mungkin juga yang saya sebut tadi, depression boleh jadi satu isu yang cikgu nak selesaikan. Cikgu tengok budak ni, katalah kelas sekolah tu dia ada 20 orang, tapi ada seorang ni dia tak masuk. Setiap kali kelas matematik dia tak nak masuk. Mesti ada something wrong cikgu tu dengan pengajaran tu, atau something wrong dengan bahan cikgu, atau something wrong dengan kaedah cikgu. So kat situ dah kita mula fikir, macam mana nak buat bagi dia minat budak ni. Tanyalah kawan-kawan dia ni suka apa, kenapa dia macam ni, dia ni family dia, background dia kena kaji juga sebelum kita nak buat kajian tentang remaja ni. Sebagai contoh soalan daripada tuan mendengar,
macam KV ke kan. So kita boleh tengok background dia balik. Kajian tu dia lebih fokus pada background juga sebab remaja ni dia sebenarnya nak perhatian. Biasalah orang tengah nak besar ni kan, dia lain. Cara nak besar nak remaja dengan prasekolah sangat berbeza. Kalau remaja, cikgu kena jadi kawan dia. Cikgu jadi kawan dia, nanti dia ikut je kat cikgu. Cikgu suruh buat apa pun dia ikut, betul tak? Kan, dia kena kawan. Macam kita kalau ibu bapa pada anak remaja, kita kawan dengan dia. Saya kat rumah tu, anak saya semua tengah membesar. Saya cakap pun macam remaja. Sampai dia kata, Umi, cakap baik-baik sikit. Kamu belajar kat Koma lah. Kamu belajar mana? Kamu belajar kat YouTube kan? Kamu belajar kat YouTube. Umi belajar kat Koma. So, nampak tak? Sebenarnya saya sedang berkawan, befriend dengan dia orang. Tanpa dia orang rasa, Umi pula lebih-lebih. So saya kata, Koma ya Umi. Sekarang ni siapa cikgu? So benda-benda macam tu lah kita sesuaikan dengan situasi supaya kita macam yalah ikut pada keadaan situasi environment kita tu kanak-kanak kecil ke kanak-kanak besar. So pada saya tak ada masalah gamifikasi ke apa ICT ke ataupun bentuk produk biasa ke, asalkan benda tu ada kesan berdasarkan isu yang awal tadi dan kesan dia biasanya yang positif lah. Daripada graf awal merosok je, graf yang baru naik. Bila naik, itulah hasil kita. Kalau kita tulis, kita letakkan carta-carta graf yang naik tu, bila Nazir datang memantau, dia tanya apa kemenjadian murid cikgu. Tu kajian tindakan saya membuktikan dengan kajian gamifikasi saya, murid yang sebelum ni tak boleh ini, sekarang dah boleh. Ni data ni. Saya buat data tu jangan ambil kat budak tu seorang. Kalau data budak tu seorang, pemerhatian dalam data tu dia ada pemerhatian, observation budak tu je, pelajar tu je. Tapi data keseluruhan kelas pun boleh sebab bila kita mengajar, efek dia satu kelas lah. Sebab so data dia boleh melibatkan satu kelas, tapi yang kita nak perhati betul-betul yang depression tu tadi, hak seorang tu boleh je. Macam saya yang saya share pada sesi yang terlepas tu dengan inilah dalam Google Meet macam ni, saya buat kajian tindakan sosialisasi. Saya nak tengok 2 orang je budak, tapi at the end dapatan dia saya akan present pada semua kesan pada pelajar lain. Kelas ada 24 orang yang saya nak fokus tengok pelajar A dan B ni je. A yang B ni yang masalah, tapi sebabkan dia berdua ni masalah, saya bukan repair dia, saya merepair mereka berdua, tapi kesan dia memberi kesan kepada the whole class. Contohnya itulah kelebihannya bila kita kaji baru kita nampak. Kalau kita tak kaji, kita macam entah berkesan ke tak, tapi duk buat je. Orang tanya berkesan ke? Berkesan lah kot, nampak macam okey. Macam mana berkesan tu? Nampak dia pemau lah, daripada tak mau jadi mau tu kira okey lah. Banyak mana? Cikgu kena alert lah bila kita buat kajian ni, kita macam sedang bersedia nak duduk dalam situasi tu, nak perhati, nak tengok, nak ni. Okey? Lebih kurang macam tu lah ya, boleh ya Cikgu Raha Hanafiah. Okey, tadi satu soalan tu sebelum tu apa dia kata, tanya? Soalan daripada Cikgu Wan Muhammad Zuliman bertanyakan dekat mana yang kita nak publish kajian tindakan ni. Okey, dekat mana nak publish kajian tindakan? Okey, sebenarnya kan saya agak rasa sedih juga sebab kadang-kadang cikgu ni dia menulis, dia seronok, dia suka, dia tahu, dia dah tulis dah. Tapi alamak, simpan je dalam file. Tak siapa pun nak tengok, tak siapa pun nak baca, tak siapa pun tanya. Sebenarnya ada channel-channel tertentu yang minta kutip kajian tindakan ni untuk dibentangkan, dikongsi, diterbitkan. Cuma cikgu mungkin kurang dapat maklumat tu. Bukanlah saya nak promote masuk saya punya Telegram, tapi saya suka share. Sebab saya ada, mungkin saya pernah belajar sebelum ni, saya ada grup-grup yang macam mana, sebab saya sebelum ni saya belajar, saya sambung belajar. So saya adalah join grup-grup, grup IPG, grup universiti, grup yang bengkel-bengkel kajian, tindakan ke universiti. So dia orang selalu share. Bila dia orang selalu share, jumpa hak yang saya kenal, saya ambil masuk dalam grup saya. Saya masuk kat sekolah saya masuk kat grup kajian tindakan saya supaya orang-orang, siapa-siapa yang tengok, dia tengok macam sesuai je pertandingan daripada kajian tindakan ni. Sebab dia nak macam ni, saya ada semua. Terus tulis balik, ikut template tu, masuk hantar. Penyertaan RM20 je kadang-kadang, RM50 je. Dapat sijil kebangsaan, okey lah. Macam baru ni saya termis malam deadline untuk
kajian tindakan kebangsaan persidangan guru-guru Malaysia yang tu dia buat dia nilai secara kita hantar je, dia dah bagi template kajian tindakan pertandingan inovasi, dia bagi template. Saya sebab sibuk dengan macam-macam minggu ni, lepas balik umrah ni saya memang sibuk sikit sampai saya telah pandang senang je dia punya format semua saya dah ada, dia cuma saya nak repair je. Semalam baru saya perasan dia dah tutup 9.59 malam pertandingan menulis kajian tindakan yang itu di kemenang dia ada dapat saya rasa dapat 500, 300, 200 kot dia bagi duit. Lepas tu saya tak ingat lah dia bagi apa, tapi dia bagi duit, bagi sijil, dan yang terbaik terpilih tu kena bentang di Sarawak. Sebenarnya saya nak pergi Sarawak saja, so nak naik flight kan. So saya terlepas yang tu. Ada lagi satu sebelum tu pun kajian tindakan juga, yang tu saya dah dapat jemputan. Yang tu dekat Labuan, cuma saya duk fikir macam mana nak pergi Labuan, tak erti kan. So macam rasa nak ignore je benda tu sebab saya tak suka fikir panjang-panjang yang buat saya rasa tengok lagi. Tapi yang tu saya dah dapat jemputan bulan 5 untuk saya bentangkan kajian tindakan. Benda-benda macam tu selalunya dia ada keluar dalam mana-mana. Cuba type dalam Google, dalam Telegram, kita try tulis pertandingan kajian tindakan. Kadang-kadang dia ada channel-channel yang dah memang tengah aktif lagi, belum tutup lagi. Boleh terus masuk. Tapi selalunya penganjur-penganjur ni IPG, universiti, KV, banyak selalu institusi ni dia orang memang akan anjurkan setiap tahun sebab KPI mereka. Cuma itulah tengok masa lah, macam ni dah bulan 3, bulan 4 ni memang ada banyak iklan keluar. Saya je duduk pejam mata jap. Saya takut nanti saya nak bagi selesai dulu agenda ni, lepas tu saya nak mula cari balik sebab dia baru keluar ni. Satu lagi dalam KPM, kita ada jurnal BPG, Bahagian Profesionalisme Guru. Kita pun ada jurnal KPM. Yang tu kena rajin tengok iklan apa? Dalam ni lah web KPM. Ada satu lagi kalau berminat, nanti saya share dalam saya punya grup tu. Jurnal Kementerian Pendidikan yang untuk tahun 2023 ni, bilangan yang pertama untuk tahun ni tutup 31 hari bulan 3. Saya boleh sharekan dia punya link, dia punya bahan apa benda dia lah daripada KPM. Yang tu memang saya ambil. Saya awal tahun, saya ni kan, sebenarnya saya ada satu tabiat pelik sebenarnya. Tabiat saya ialah, tak tahu kenapa saya suka masuk pertandingan. Saya jumpa je, saya kutip, saya simpan sekejap. Saya akan tulis KPI saya 2023, saya nak selesaikan satu inovasi antarabangsa, satu kajian tindakan kebangsaan, satu ni hak lain-lain tu tulis buku ke apa, saya akan tulis. Saya nak tu, saya nak buat tu. Tapi bila benda tu tak boleh, sibuk, saya potong lah. Kalau saya nampak okey, 31 bulan 3 ada satu penerbitan jurnal KPM, saya akan saya rasa masa tu cukup sebab bila kita dah tulis jurnal kajian tindakan sekali, kita tak payah tulis kali hari-hari, tak payah. Dia sekali tu je. Kita repair lah. Bila kita modify, katalah dia nak kajian tindakan ni, saya ajar 5 step. Tiba-tiba dia nak kajian tindakan, dia tambah 7 step. Dan ada rumusan sikit, pengenalan sikit, sasaran sikit, cara mula, cara data awal, data akhir dia bagi. Dia punya template tu. Kita ikut je. Kita sesuaikanlah kajian tindakan kita tu. Masukkan dalam tu. Yang dia minta tu. Itu cara dia. Sebab ada orang dia kata susah lah yang tu, dia macam ni, cikgu ni ajar 5, ada satu cikgu ajar 12, yang ni ajar banyak lah kajian tindakan lah, macam mana, malah lah masuk, habis lah, tak payah masuk. Sebenarnya template tu ikut penganjur. Basically 5 benda tu dia ada dalam semua, all in one. Cuma bila kita tulis nanti baru ternampak. Nanti saya tunjuk satu lagi tu nampak lah saya punya slide. Tadi saya tunjuk apa yang tu tadi saya nak tunjuk ni kan. Okey, lagi ada soalan? Saya menjawab ke soalan tu? Pasal macam panjang lebar tu. Okey, saya setakat ni soalan-soalan ada kebanyakannya yang ditanya tapi Dr. Sitorana ada dah menjawabnya. Okey, jadi kita minta mungkin cikgu semua boleh masuk ke grup Telegram Dr. Sitorana. Ni dekat sana ada banyak perkongsian daripada cikgu, daripada Dr. Siti Rohana. Okey, dan ada juga dekat sini yang bertanyakan boleh ke Dr.
kongsi sampel kajian tindakan yang doktor buat. Boleh. Dalam dot tu memang dia ada contoh sampel. Boleh tengok contoh, simple je. Kalau baca tu rasa alah senang je kajian tindakan, sebab kajian tindakan ni dia untuk cikgu menulis simple je, tak membebankan. Mungkin ada orang dia dengar kajian, besar tu. Kajian tu benda yang objektif yang besar. So dia dah gerun dah. Sebenarnya cuba baca, nanti kalau masuk dalam grup tu, scroll ke atas, nanti akan jumpa. Saya dah share awal-awal masa saya coaching. Kalau nanti saya akan cuba share lagi sekali, kok ada yang tak boleh tengok apa di atas, tapi saya rasa boleh scroll. Dan saya pun insyaAllah lepas minggu ni saya nak keluar balik. Saya pun tengah nak cari balik iklan-iklan inovasi, kajian tindakan yang saya terlepas pandang. Banyak dah lalu, tapi sebab saya tengah sibuk, saya tak tengok. Tak lagi saya tengok, saya geram. Tak lagi saya mulalah. So nanti saya cari balik, saya sharekan juga. Supaya bila kita dah mula masuk satu, kita tiba-tiba tak apa-apa pergi cuba masuk, tiba-tiba dapat sijil, pingat gangsa. Okey. Pingat gangsa pun okey, jangan ingat betul masuk nak emas je. Saya mula-mula dulu dapat emas, lepas tu perak tu dah makin ke hujung ni gangsa pula dah. Sebab kita tak murnikan, sebab saya pun sibuk juga. So kita murnikan video kita. Contohlah kadang-kadang inovasi ni dia nak video. Kita hantar video, bila the next pertandingan, video tu juga tapi kita modify pula, tukar sikit. Sebelum ni kita macam ni, kali ni kita repair sikit, tapi video tu juga. Kena buat ada kemahiran lah yang tu kemahiran buat video yang tu kena belajar dengan cikgu lain lah. Okay, jom kita